Dan selamat hari raya Cik Joey, Tuan Izzat dan Tuan Anis Okey, Cikgu Rashid, kita ada soalan daripada Tuan Amin. Nak tanyalah, USD kuat punca dari apa sebenarnya selain daripada war sentiment? Okey, secara ringkas, mungkin saya boleh tunjuk DXY lah. Okey. Sekejap mana skrin? Sekejap Kenapa hilang? Sekejap, okey. Dia lari-lari skrin saya. Okey, boleh nampak skrin saya? Belum share. Okey, cakap. Okey. Okey. Tiba-tiba apa? Belum. Sistem macam Okey. dia slow Yes, lag. respon. Dia macam ada lag sedikit. Yes, okey dah. Okey. Dia US dollar of course masa waktu perang tu yang berlaku masa bulan 2 hari tu memang US dollar menjadi orang kata safe haven lah, sebab tu dia kuat. Tapi secara fundamental daripada tahun lepas pun, masa time COVID lagi ataupun even lepas COVID pun, okey, US dollar dah kuat. Okey, memang sebab market dah jangka yang diorang dah lama buat stimulus plan, diorang dah lama buat QE semua tu akan berakhir, okay, and then pergi kepada interest rate lah. Dia ikut cycle, biasa kan dia ikut cycle, okay. Masa naikkan interest rate, turunkan interest rate, naikkan interest rate, sebab dia kan kitaran ekonomi, okay, inflasi tinggi, dia orang kena naikkan interest rate, okay, so semua tu berkait rapat. Tapi of course satu lagi euro, okay, dia melemah daripada kalau sini banyak daripada tahun lepas lah, okay, sebab dia asalnya inverse conversion ni, okay. So kekuatan dia yang berlaku 2 bulan lepas ni adalah disebabkan perang satu, okay, sebab euro melemah jadi kebanyakannya pergi dekat US dollar, okay. Tapi secara fundamental pun memang US dollar dia dah sampai masa ataupun memang dia due for correction ataupun due for cycle ni lah untuk ni, sebab US dollar dah melemah daripada tahun 2020 sampai 1.5 tahun. Dia selalunya macam tu lah, kadang-kadang ada cycle 2 tahun, ada cycle 5 tahun, ada cycle 8 atau 10 tahun. Macam ni kita nampak 2 tahun dia turun, mungkin 2 tahun ni dia naik, mungkin sebelum tu 2 tahun ni dia naik, 2 tahun sebelum tu dia turun. So pattern tu tengok, lebih kurang 2-3 tahun dia akan berubah. Tapi of course kali ni kita tak tahulah, okay. Tapi yang lebih kurang agak pasti kita tahu akan ada correction lah. Tapi correction ni sama ada menjadi reversal, okay, untuk ke bawah, itu kita kurang pasti sebab benda ni boleh berlaku sebab sekarang ni lepas Russia kena banyak sanction apa semua tu, sekarang ni market pergi dekat yuan ataupun China lah. Okay, sekarang ni China pun dah jadi kuasa kedua terbesar. Satu lagi sekarang ni ruble pun ataupun Russian ruble pun terpaksa dijadikan kuat sedikit, okay, pasal isu-isu geopolitik apa semua tu. Jadi sekarang ni kebergantungan kepada US dollar pun mungkin temporarily boleh menjadi lepas ni bukan sekarang ni, sebab sekarang masih kebergantungan kepada US dollar masih tinggi, tapi pasal dia US dollar dah terlalu kuat, okay, jadi market akan pergi cari tempat lain, okay, untuk park duit-duit diorang lah, okay. Of course dia ada banyak pilihan, antaranya of course yuan lah sekarang ni, ataupun sekarang ni mungkin currency ini saya bagi contoh mungkin currency emerging market seperti Brazil ataupun country mana lagi, mungkin GBP. GBP ni bukan emerging market lah, tapi mungkin dia orang park dekat sini, ataupun dia orang park semula dekat euro, okay, sebab euro mungkin dia dah cari alternatif lain untuk detach dia daripada kebergantungan pada Russia, okay. Ataupun boleh menjadi even ASEAN punya country, contoh Malaysia ataupun Singapore dollar ataupun Indonesia rupiah ataupun contoh India. So mungkin of course
bukan kata US dollar ni, currency ni akan mengganti tempat US dollar, tetapi duit, sebab kalau kita ada 1 trilion, okay, sekarang ni kalau kita tak nak simpan US dollar, mesti dia kena pergi dekat tempat lain. Okay, contohlah kalau kita maksimum kita boleh park duit kita dekat ASB 200,000 contoh. Sekarang ni kita ada 300,000. So 200,000 dah park dekat ASB, jadi 100,000 baki tu mesti kena pergi dekat contoh tabung haji, ataupun kita kena masuk dalam apa lagi, gold. Sekarang ni orang beli physical gold lah apa semua, ataupun dekat crypto. Jadi duit tu tak boleh pergi sebab ini je maksimum kita boleh ni. Okay, ataupun ini yang kita rasa dah sampai masa mungkin kita nak diverse daripada ASB, sebab ASB cuma bagi contoh 5-6%. Kita nak 20-30% tiap-tiap hari. So masuklah gold atau crypto. Jadi sama juga. Okay, so kalau sampai satu masa US dollar cuma berikan kita 1% interest contoh sekarang ni. So tapi dekat of course yuan sedikit. Contoh sekarang ni ini bukan contoh yang bagus lah. Russia sekarang bagi 17%. So mungkin orang ambil duit daripada sini pergi Russia, ataupun Turki. Turki hari tu bagi rasanya 20%. Okay, so mungkin orang park dekat Turki, ataupun Malaysia. Sekarang ni Malaysia sedikit lah, 1.75%. Jadi tak banyak sangat. Jadi orang akan cuba realign dia punya portfolio. Okay, so itu secara ringkas. So untuk jawab soalan tu, US dollar dia kuat bukan saja pasal perang. Okay, US dollar sebab dia big Uncle Sam, dia memang kuat daripada tahun 1930 sampai ke 1970. Lepas tu kita nampak US dollar melemah pasal detach daripada gold apa semua tu, pasal ada isu ekonomi sedikit. Lepas tu baru bila US dollar ambil balik, tapi euro, dia launch euro dalam 1999, adalah sedikit. Sebab dulu US dollar punya kebergantungan adalah, ataupun kita bergantung pada US dollar almost 80-85%. Okay, sebelum euro muncul dia turun sampai 45-50%. Sekarang ni dalam 60-65% US dollar punya reserve lah seluruh dunia. Jadi kebergantungan pada US dollar masih kuat, cuma dia punya percentage makin menurun sedikit demi sedikit lah, sebab orang pun macam Russia tak nak bergantung pada of course US dollar. Even China pun dia ada dia punya ni. Even Arab Saudi baru-baru ni, kalau tak saya 2-3 bulan lepas, dia orang kata mungkin China beli minyak tak perlu pakai US dollar, dia boleh bayar guna yuan. Okay, so walaupun begitu, tapi still US dollar kira still number one lah kat dunia. Okay, okay, Bun? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okey, next kita ada permintaan go ya daripada Tuan Mukriza. Oh, dah lama tak ada orang minta. Tapi bukan Pinky tengah ni ke? Of course dalam Tengah kita punya leading suasana rasanya ada kat satu lagi platform dia tengah leading tu kat atas tu. Tengah Saya leading. rasa dia buy gold daripada 1863 tu rasanya. Okey. So saya buy, tapi pasal saya ada beberapa entry floating tu, jadi saya tak sempat dapat maximum return. Jadi saya terpaksa cut loss. Saya cuba buy juga dekat 1863. Okay, kita pergi dekat gold tiba-tiba tak tahu pasal sistem tengah lagging sedikit. Agak lag. Alamak. Kejap sistem lagging. Kita cuba scroll pun dia lambat respon. Okay, boleh nampak screen gold? Gold. Okay, ada. Okay, mungkin kita pergi dekat 4 hourly lah sebab kita nampak. Okay, saya rasa minggu lepas kita ada bagi tahu gold kita cari peluang untuk sell. Okay, tapi dia naik sedikit lah daripada berapa dia naik tu. Sekejap
dia naik daripada 18 something tu, dia naik ke atas, lepas tu baru turun. Yang ni daripada 18 ataupun 19 something tu dia turun sampai ke almost 1850. Ataupun dia dah ni, sekejap hari ni 8 hari bulan, maknanya betul lah 1 hari bulan kan. Okay, yang ni dia turun. Okay, yalah, yang ni betul lah, dia naik sedikit, lepas tu kita kata cari peluang sell. Okay, lepas dia turun tu 1850 dia menjadi support. Okay, saya pun ingatkan dia akan turun sampai 1870, 1860 tu, tapi dia terlajak sampai ke this big round number 1850. Okay, tapi lepas dia turun tu 1850, kita tahu dia akan menjadi support lah, based on previous historical rebound ni. Lepas tu dia naik semula ke sampai almost dekat 1870. Lepas tu dia turun. Ini yang masa FOMC tu. Okay, dia turun. Okay. Lepas tu dia naik. Jadi ada jugalah saya cuba cari buy-buy kat sini ni. Tapi tak sempat nak orang kata hold sampai jauh ni. Tapi saya rasa Pinky mungkin hold tu. Okay. Jadi dia pergi sampai almost dekat 1910. Ni sama juga macam hari tu. Bila yang kita kata 2 minggu lepas ke? Yang dia turun semula kan dekat 1920 tu, dia turun semula. Jadi saya cuba cari sell daripada sini 1905 sampai 1910 ni, sebab saya tahu dekat sini ada resistance dengan Fibo level almost 61.8 hujan ni. Jadi saya cuba cari sell kat sini. So bila dia turun tu dapatlah sampai ke 1860 lebih tu. Lepas tu kita, of course, ini di zigzag, kita cuba cari scalp buy lah. Cuma bila sampai dekat malam tadi, dia sampai dekat almost 18 berapa dekat 1890 rasanya. 1892, 93 tu. The price tu. Kita cuba cari sell semula, okay? Of course, kalau tanya saya, sekarang ni saya tengah hold position sell lah. Jadi saya bias untuk gold turun semula back to this 1850 punya level. Okay, cuma itu je lah. Orang kata biasalah market kadang-kadang bukannya selalu dia ikut cakap kita. Walaupun saya bias macam ni, boleh menjadi dia naik semula ke 18 90, 1895 atau maksimum 1900 baru turun. Okay, so this part boleh menjadi risiko untuk kita lah. Tapi saya still fokus pada sell. Sebab saya masih ada 2-3 position sell dekat gold, sebab saya expect dia turun sini, lepas tu dia akan pergi ke sini lah, 1840, 1830 punya zone, this zone. Okay, tapi cuma itulah, sama ada dia turun direct ataupun dia naik baru turun. So ini kalau margin saya tak cukup, dan of course MC lah. Tapi kalau saya boleh orang kata control saya punya risiko, dan saya boleh hold lah position saya tu. Okay, cuma saya punya direction buat masa ni, sebab saya expect US dollar masih kuat in a short term. Okay, jadi saya expect untuk gold ke bawah. Okay, tapi isu ni boleh menjadi ke atas ni bila itulah isu geopolitikal Russia Ukraine kalau kacau, okay, dan dah boleh naik ke atas, ataupun boleh naik ke atas ni baru turun. Okay, jadi benda ni yang kita kalau boleh cuba elakkan lah. Macam contoh kalau oil tiba-tiba breakout sampai 115, 120, then gold pun boleh ke sampai sini. Okay, tapi kalau oil masih bawah 110, 105 tu, then kita boleh expect gold pun ke bawah lah. Okay, itu yang inilah. Okay, pandangan saya cut it short, saya pegang pada sell lah, sebab saya expect dia akan ada rebound yang kuat daripada bawah ni. Okay, so sama ada rebound ni berlaku next FMC ataupun sebelum FMC lah, maknanya dia turun dulu, masa next FMC dia turun, dia naik ke atas, maknanya next FMC dekat sini dia push ke bawah. Okay, so maknanya sebelum FMC, contohnya lah FMC bulan depan katakan dekat sini contoh. Okay, jadi kita expect gold turun, lepas tu dia naik, bila FMC dia orang umumkan lagi 50 basis point, dia turun. Okay, ataupun benda ni dia turun
dahulu apa semua tu, bila FMC berlaku kat sini ataupun dekat tengah-tengah, dia naik untuk cari take profit, lepas tu baru pergi ke next wave ke bawah. Okay, tapi ini semua provided dia follow this channel ni, provided tak ada isu Russia Ukraine ataupun Middle East punya inilah, sama ada antara Israel ataupun Iran ataupun even dengan China, trade war dengan China apa semua tu I'm taking out. Maknanya as it is right now lah, keadaan masih terkawal. Jadi kalau keadaan masih terkawal, then I'm expecting gold untuk turun ikut ni lah. Kalau dia naik pun, naik ke atas channel ni, lepas tu turun, naik ke atas ni, turun. Okay, so kalau ada breakout, maknanya dan analisa kita mungkin kalau katakanlah tiba-tiba dia turun, dia naik ke atas, lepas tu dia cari, then dia pergi kat sini. Jadi kalau ada breakout sampai kat sini, this downtrend line ni, then mungkin analisa kita terpaksa tukar daripada sell ke buy, lepas tu cuba sell daripada atas lah. Okay, lepas tu baru kita sell. Okay, so dia bergantung apa yang berlaku dekat sini lah. Kalau kita nampak clear breakout ataupun kita panggil apa, Marubozu lah, ataupun apa, engulfing, okay, ataupun apa, trend line breakout, apa-apa yang you panggil, okay. Kalau kita nampak macam market dia buat macam this kind of clear breakout versus previous resistance, okay, dan janganlah pergi sell lagi. Macam contoh hari tu dia breakout this 1870, okay, janganlah pergi sell kat sini. Of course rasanya rata-rata ramai trader masa sell, tapi dia makin naik dalam $20-30 sell sampai kita MC. Okay, so suatu kita orang kata trader kita have to be a bit nimble ataupun agile. Okay, kadang-kadang kita kena flexible lah kalau kita nampak apa market macam ni. Tapi masalahnya kita tak tahu sama ada ini boleh menjadi clear breakout untuk sambung ke atas, sebab kita expect benda ni dia buat macam zigzag, jadi dia naik atas turun, jadi kita akan sell kat sini, tapi market makin naik. So saya pun hari tu, masa hari kedua ketiga tu banyak juga saya floating kat sini, so saya tengah sell. Of course dalam ni chart ni saya bagi tahu jangan pergi sell, tapi bila kita trader kita tengah hold position sell kat sini, saya rasa jarang orang tukar daripada sell pergi buy kat sini. Betul tak? Kalau kita dah sell kat sini, dekat orang kata kita sell dekat akar, saya rasa kalau dia naik atas pun, saya rasa kita mesti akan sell macam martingale je ataupun dollar cost averaging. Jadi kita akan floating banyak ni. Tapi itulah hakikat ataupun apa kata traders punya life, sebab kita dah once dah sell dekat akar ni, patutnya buy, tapi kita dah tersell. Sama ada kita cut loss, tapi jarang-jarang kita cut loss, hati kita tak berapa kental. Kita akan sama ada floating ataupun kita apa swing swing merah sampai MC, okay. Ataupun kita martingale. Tapi kalau kita nampak macam market dah berubah analisa kita, sebab tu kita selalu cakap stop loss ataupun cut loss adalah bagus, tapi susah nak buat. Okay, benda tu senang dicakap tapi susah nak praktikan, kecuali kita ada disiplin ataupun trading plan yang orang kata betul-betul kita ikut lah. Tapi saya rasa less than 5% trader yang betul-betul ikut. Okay, so back to ni, kita punya direction, sell on rally. Cuba cari buy dekat bawah lah, 1840, 1830 punya zone kat sini. Sama macam lebih kurang previously macam ni lah, dekat zone yang lama ni. Okay, dekat sini. Sebab kita rasa dia akan datang, kalau dekat daily time frame ni, kalau ni mungkin boleh nampak this zone dia akan cuba datang test ni. Okay, untuk push ke atas. Sama dia push ke atas tu bukan push terus ke atas, maknanya dia turun ni, okay, mungkin dia push ke atas untuk turun macam ni. Jadi zone ni risk reward cantik untuk buy, zone kat sini ni cantik untuk sell. Okay pun? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk gold ya.